Assalamualaikum, salam PKP, salam BDR. Baik, saya nak ceritakan tentang pembelian kasut ataupun bekalan kasut kepada pegawai awam, penjawat awam lah. Saya akan ceritakan dalam 4 tajuk. Yang pertama, pekeliling mana yang terlibat untuk membeli kasut. Yang kedua, siapakah yang layak untuk membeli kasut. Yang ketiga, berapa yang layak. Dan yang keempat, bagaimana nak membeli. Pekeliling yang terlibat dengan pembelian kasut adalah yang pertama, boleh tengok dekat website 1PP ataupun PPP. Dia berada di bawah WP 2.3. WP 2.3 ni peraturan bekalan pakaian seragam serta kemudahan dan kadar bekalan kasut kepada pegawai awam. Okey, pekeliling asal yang terlibat dengan bekalan kasut iaitu Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 tahun 1990, iaitu peruntukan bekalan pakaian seragam. Okey, pekeliling yang terlibat seterusnya adalah SPP. SPP ni adalah Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 tahun 1995 di bawah tajuk yang sama, iaitu peruntukan bekalan pakaian seragam. Okey, pekeliling mana lagi terlibat? Pekeliling yang terlibat lagi adalah Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 1 tahun 2014, Bantuan Upajaya. Ini tak ada kena-mengena dengan kasut sebenarnya, tapi dia di bawah kaitan dengan pekeliling yang sama yang tadi, yang 3 pekeliling tadi. Okey, lain-lain pekeliling yang terlibat. PK 2.1 Pekeliling Kewangan, PK Pekeliling Kewangan 2.1, iaitu kaedah perolehan kerajaan. Okey, kelayakan yang berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 tahun 1990, perkara 2. Perkara 2 dia kata kelayakan ni dia ditentukan oleh ketua jabatan sebenarnya, tetapi pertimbangan dibuat berdasarkan kepada keperluan tertentu dengan asas-asas. Dia ada bagi 3 asas. Yang pertama, sebagai lambang kuasa. Sebagai lambang kuasa ni contohnya adalah pengawal keselamatan, pembaca meter, nak menunjukkan dia tu orang yang berkuasa untuk membaca meter, jururawat, polis. Okey, asas yang kedua untuk perlindungan keselamatan. Perlindungan keselamatan ni contohnya pekerja makmal, pekerja bengkel, luar, macam nurse tadi tu. Okey, dan yang ketiga adalah untuk kebersihan dan rupa. Okey, dalam pekeliling ni dia sebut 2 je yang layak untuk kebersihan dan rupa, iaitu pertama sekali pemandu, yang kedua adalah pembantu am rendah. Ini ayat dalam pekeliling. Sekarang dah dipanggil pembantu operasi lah. Okey, apabila kita dah tahu siapa yang layak, kita nak tahu dia layak berapa dalam setahun. Okey, ini berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 tahun 1990 dan juga Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 tahun 1995. Okey, SPP 790 tadi itu perkara 3.2 dan SPP 5 tahun 1995 tu perkara ketiga. Boleh buka pekeliling nanti. Okey. Menyatakan dalam setahun orang yang layak tadi dia layak pakaian sebanyak 3 pasang, kasut sebanyak 2 pasang. Okey, kita dah tahu pekeliling mana terlibat, siapa yang layak dan berapa layak. So kita nak tahu macam mana nak beli kasut tadi. Baik, cara bekalan yang diberitahu berdasarkan PP ataupun Pekeliling Perbendaharaan WP 2.3 perkara 5. Okey, perkara 5 dia menyatakan ada 2 kaedah cara membeli kasut ataupun pakaian seragam tadi. Cara pertama, pembelian dibuat oleh jabatan. Sekiranya pembelian dibuat oleh jabatan, tata cara untuk membeli adalah berdasarkan kaedah perolehan yang sedang berkuat kuasa, iaitu PK 2.1 tadilah, kaedah perolehan kerajaan. Okey, cara yang kedua adalah pegawai yang layak tadi itu dia beli sendiri kasut, kemudian dia sertakan resit untuk tuntut kepada jabatan ataupun claim balik. Dia beli sendiri kasut,
sertakan resit dan klaim kepada jabatan. Okey, untuk tuntut dekat jabatan tadi, selain daripada perlukan resit, had maksimum untuk sepasang kasut adalah kasut kulit sebanyak RM150. Dan jika kasut tu adalah kasut keselamatan diperbuat daripada kulit, had maksimum adalah RM250. Baik, itu saja tentang pembelian kasut kerajaan. Sekian, terima kasih.